Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayatut taufik yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita bersama-sama mengambil menambahkan ilmu kita berkenaan dengan nama dan tema surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita akan mempelajari tentang dua nama dan tema surah. Surah yang pertama, insyaAllah kita akan mempelajari tentang Suratul Al-Waqi'ah. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang Surah Al-Hadid. Rujukan pada malam ini seperti yang dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan, boleh dapatkan nota di Google Drive untuk panduan memudahkan kita belajar secara online ini. Namun begitu, amat digalakkan jika tuan-tuan dan puan boleh membuka Quran terjemahan, kerana tidak semua ayat kita letakkan ataupun ia berada pada nota. Jadi sesiapa yang ingin membuka, melihat keseluruhan Suratul Al-Waqi'ah, bolehlah anda membuka muka surat 534 sehinggalah muka surat 536 di dalam Mushaf Al-Quranul Karim. Kita terus kepada Suratul Al-Waqi'atu. Apa makna Al-Waqi'ah? Kalau kita buka dalam Quran terjemahan dia akan terjemah Al-Waqi'ah ni adalah kiamat. Okay, dalam Quran terjemahan dia tulis Al-Waqi'ah tu adalah hari kiamat. Persoalannya adalah, adakah Al-Waqi'ah ini dia namanya kiamat, maksudnya memang itu nama sebenar-benarnya ataupun bagaimana? Okey, yang pasti Al-Waqi'ah dia memang nama bagi kiamat. Maksudnya kiamat ni dia ada banyak nama. Hari kiamat, qiyamah, insya-Allah nanti kita akan belajar satu surah yang surah tu nama Al-Qiyamah. Okey, tetapi bukan kekurangan lah, tapi boleh ditambah baik pada Quran terjemahan kita. Sepatutnya Al-Waqi'ah, setelah dia terjemah hari kiamat, dia perlu letak dalam kurungan namanya yang lebih spesifik. Al-Waqi'atu dia adalah merujuk kepada hari yang pasti akan terjadi. Sebab dia ada kaitan dengan huruf waqi'. Waqi' yang real. Jadi sepatutnya Quran terjemahan kita perlu ditambah baik, bukan hanya diterjemah hari kiamat, tetapi dia perlu letakkan di dalam kurungan ataupun di footnote dekat mana ruang, kena letakkan Al-Waqi'ah ni maksudnya adalah hari yang pasti terjadi. Bukan hanya terjemah hari kiamat semata-mata. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab nama kiamat ni banyak.
Al-Waqi'ah, terjemah hari kiamat. Surah Al-Waqi'ah, surah Qiyamah, terjemah hari kiamat. Al-Qari'ah, terjemah hari kiamat. Al-Haqqah, terjemah hari kiamat. Al-Ghashiyah, terjemah hari kiamat. Jadi itulah penambahbaikan yang boleh ditambah baik pada terjemahan. Okey, nanti kita akan buktikan Al-Waqi'ah ni spesifik lagi namanya adalah hari yang pasti terjadi. Hari apa? Hari kiamat lah. Tapi kalau letakkan nama hari kiamat, kita dia ingat kiamat ni satu namanya. Kiamat, 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 kiamat. Itulah. Kalau kita nak tahu bukti dia, kita tengok ada banyak surah dia terjemah hari kiamat kan? Okey, tak apa. Ada tak sesiapa Quran terjemahannya yang dekat pendahuluan Al-Waqi'ah ni dia terjemah hari yang pasti terjadi? Ada tak? Ada tak siapa Quran terjemahannya dia terjemah hari yang pasti terjadi? Ada siapa tak Quran terjemahan dia terjemah apa? Siapa boleh bagi maklum balas? Al-Waqi'ah diterjemahkan sebagai apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Okey. Hari kiamat. Ada tak terjemahan yang lain? Ada terjemahan yang lain? Okey. Kalau tuan-tuan dan puan nak kukuhkan lagi terjemah dari kiamat tu, kalau kita buka surah Al-Haqqah contohnya kan. Nanti kalau waktu kita belajar surah nombor 60, surah nombor 69, waktu kita belajar jumpa surah Al-Haqqah, dekat terjemahan pun dia terjemah hari kiamat. Maksudnya, perkataan waqi'ah adakah sama macam Al-Haqqah? Ejaannya pun dia tak sama dah. Tapi memang dia pasal hari kiamat. Tapi dia perlu dispesifikkan lagi. Sebab tu kita terjemah dia hari yang pasti terjadi. Hari apa? Hari kiamat lah. Okey, ini pembukaan perbincangan kita pada malam ni. Baik, kita lihat di manakah sumber diambil nama Al-Waqi'ah ni. Kalau kita buka pada ayat yang pertama sekali, kita memang jumpa perkataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila telah berlakunya hari kiamat. Tengok terjemahan dia terjemah hari kiamat. Ni saya memang kekalkan terjemahan ikut terjemahan yang ada. Tapi sepatutnya dia terjemah apa? Apabila telah berlakunya. Kan hari yang pasti terjadi itulah. Tapi tak apa. Kita dah ada maklumat dekat sini. So kita boleh buat penambahan dia. Itulah di antara penambahbaikan pada terjemahan kita yang kadang-kadang terlalu umum sangat. Sehingga kan hilang seri pada Al-Waqi'ah tu. Okay, nanti kita akan detailkan lagi. Okey, kita nak tengok kenapa surah tu dinamakan sebagai Al-Waqi'ah. Kita nak dapatkan justifikasi dia tentang Al-Waqi'ah tu. Okey, saya nukilkan ulasan daripada Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni tak ada terjemahan dia pun. Ada 15 jilid. Tengok kepada pencetakan yang mana lah. Okey, dalam Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika sebab tu siapa ada Tafsir Al-Munir, keistimewaan Tafsir Al-Munir ni, Dr. Wahbah sebelum dia buat tafsiran ayat, dia akan ulas dulu penamaan surah. Sebab tu kalau salah satu sumber rujukan nak tahu tentang surah ni kenapa nama ini, tetap boleh ambil maklumat tu dalam Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni merupakan kajian sarjana saya. Saya membawa kaji Tafsir Al-Munir. Okey, dalam Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia mengatakan hari kiamat, katanya Al-Waqi'ah tu. Hari kiamat tu dia dinamakan Al-Waqi'ah. Kenapa? Kerana kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi. Inilah
Yang saya warna birukan ni, inilah makna al-waqi'ah yang lebih spesifik dia. Kalau kita sebut hari kiamat boleh tak? Tak salah pun. Betul, hari kiamat. Tapi daripada perkataan al-waqi'ah tu, spesifik ni adalah hari yang pasti akan terjadi. Tak cukup hanya tulis hari kiamat semata-mata. Tapi perlu ditambah perkataan hari yang sesuatu pasti akan terjadi. Okay, jelas. Nanti waktu kita belajar surah Al-Haqqah pula, dia ada makna perkataan haqq, haqq. Berbeza dah. Kalau waqi'ah, waqi'ah. Dah berbeza dah. Sebab tu perlu ada penambahan penterjemahan. Okey, alhamdulillah kita dapat belajar pada malam ini. Okey, kita kukuhkan lagi dengan apa ulasan Ibnu Katsir. Ni ulama Al-Imam Ibnu Katsir, sarjana ilmuwan yang terkenal dalam bidang tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir ketika mana mengulas tentang apa tu makna waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, Al-Imam Ibnu Katsir dia kata dinamakan sebegitu adalah kerana hari kiamat tu pasti terjadi dan pasti ada. Itulah namanya al-waqi'ah. Okey. Nak rujuk pendapat siapa lagi? Nak rujuk apa ulasan para ulama tafsir lain? Oh, banyaklah. Tapi cukuplah saya ambil satu contoh sarjana ulama yang contemporary, dan saya ambil juga ulama yang kita panggil yang klasik. Kita gabungkan. Siapa yang baca Tafsir Al-Munir ni sebenarnya bagus dia. Dan InsyaAllah panjang umur, Allah bagi peluang, nanti saya bantu terangkan apa kelebihan Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni tuan-tuan, dia telah membuat kombinasi. Tafsir Al-Munir ni, rujukan kitab dia tu, dia gabungkan kitab-kitab yang klasik dengan kitab-kitab kontemporer. Tafsir Al-Munir ni sangat menarik. Okey, kita teruskan. Okey, saya tunjukkan lagi tuan-tuan bukti lain yang menunjukkan bahawa al-waqi'ah tu setepatnya, sesempurnanya kita perlu terjemah dia sebagai, maksudnya kita kata hari yang pasti terjadi, maknanya tak cukup ke hanya terjemahkan ia sebagai hari kiamat. Okey. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan adalah nota tersebut apa ulasan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Dan kita akan tengok apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, Syekh Asy-Syanqiti dia kata wa ma'lumun, dia kata sudah sedia maklum, dia kata anna syai'a idza 'azuma khataruhu kathurat asma'uhu. Dia kata sudah sedia maklum, sesungguhnya sesuatu perkara apabila dia besar keadaannya, agung keadaannya, dia akan memiliki nama yang banyak. Ini jawapan kepada siapa yang belajar tentang tajuk hari kiamat. Memang tajuk awal-awal kita akan ajar apakah nama kiamat di dalam Al-Quran. Ada banyak nama. Banyak sangat nama. Dekat berpuluh-puluh, hampir 60 kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Ada banyak nama. Tapi orang yang faham bahasa Arab, dia dapatlah banyak nama tu. Tapi kita bahasa Melayu, kita duduk terjemah hari kiamat nampak macam sama. Tapi sebenarnya, kita dapat jawapan dulu. Kalau benda tu besar dalam agama, dia akan ada banyak nama dia. Macam Allah Ta'ala. Of course, sudah pasti. Hebatnya Allah, agungnya Allah, lepas tu dia ada banyak nama. Nabi Muhammad SAW ada banyak nama. Quran, dia ada banyak nama. Kadang panggil Quran, kadang panggil Al-Kitab, kadang panggil Al-Furqan, kadang panggil At-Tanzil. Malaikat Jibril, kedudukan dia hebat. Sebab dia ada banyak nama. Begitulah dengan nama kiamat. Okay. Kemudian Al-Imam Asy-Syanqiti mengatakan, dia kata, kama ruya anil imami Ali. Dia kata, seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidina Ali mengatakan, radhiyallahu anhu, dia kata kathratul asma'i tadullu ala izamil musamma.
banyaknya nama menunjukkan agungnya perkara yang banyak nama tu. Kita dah jelaskan tadi. Lepas tu disambung lagi. Wa ma'lumun, telah dimaklumi, dia kata. Anna dhalika laysa minal mutaradifati fa inna likulli, dia kata telah diketahui juga bahawa nama-nama tersebut, maknanya nama yang banyak-banyak tu bukanlah sinonim, bukanlah sama. Lepas tu dia kata fa inna likulli ismin dalalatan ala ma'na khaffin bihi. Ini kerana sesungguhnya setiap nama menunjukkan makna yang tersendiri. Inilah jawapan dia. Setiap nama dia ada makna dia yang khusus. Tapi Quran terjemahan kita, Al-Haqqah pun hari kiamat, Al-Waqi'ah pun hari kiamat. Dan banyak lagi nama dia yang sama. Sedangkan, kata Sayyidina Ali, setiap nama tu dia akan bawa makna dia tersendiri. Jadi apa beza Al-Haqqah dengan Al-Waqi'ah? Makna tersendiri bagi Al-Waqi'ah itu adalah hari yang pasti datang, yang pasti ada, yang pasti wujud. Itulah Al-Waqi'ah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Okey. Kalau ada yang rasa macam tak setuju je, kita dah kemukakan dalil dah. Okey. Kena, yelah, Malaysia ni, wallahu ta'ala alam, kena banyak lagi upgrade maklumat-maklumat ilmiah akan membantu masyarakat kita kan. Sian masyarakat nak belajar. Tapi bahan penerbitan kita ni kadang ialah terutama lagi dalam Quran kan. Bahan penerbitan kita ni kadang-kadang dah lah banyak yang guna rujukan dijual di kedai-kedai buku tu. Kisah-kisah Israiliyat, cerita-cerita palsu, riwayat-riwayat yang tak sahih. Kesian dekat kita. Jadi moga-moga kita belajar ni sikit sebanyak Allah tambahkan kita maklumat yang baru. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, kita dah dapat tadi apa makna waqi'ah. Kita dah tahu sebab kenapa surah tu dinamakan sebagai Al-Waqi'ah, dan kita tahu di ayat mana yang diambil perkataan Al-Waqi'ah. Jadi kita nak terus pergi kepada apakah tema bagi surah Al-Waqi'ah. Okey, menurut Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan bahawa surah ini temanya adalah kiamat pasti terjadi, tak dapat nak ditolak. Maksudnya kalau kiamat tu datang, tak ada siapa yang boleh halang kiamat tu datang. Tak ada siapa boleh lari daripada menghadapi kiamat tu. Itu adalah temanya. Okey, nak mengukuhkan lagi tema surah ni, cuba kita patah balik kepada suratul Waqi'ah mula-mula ayat tu. Cuba kita tengok pada ayat yang kedua kan. Waktu kita baca ayat pertama tu, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah berlakunya, apabila telah terjadinya al-waqi'ah. Okey. Jadi apabila waqi'ah tu telah terjadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan hari itu. Maksudnya tak ada siapa lagi ketika Al-Waqi'ah tu sampai, ketika Waqi'ah tu jadi, tak ada orang ketika tu yang kata, ini tipu ni. Tak ada dah. Semua orang kena terima. Tak ada orang boleh lari. Tak ada orang boleh menolaknya. Jadi daripada ayat inilah, maka di antara salah satu temanya yang kita telah kongsikan tadi. Kalau kita rujuk dalam rujukan yang lain, contohnya dalam kitab Awwalu Marrah At-Tadabbur Quran, disebutkan surah Al-Waqi'ah ni dia ada sudut tema lain pula. Okey, jadi beza sikit. Okey, surah Al-Waqi'ah ni temanya tentang kedudukan dan darjat para hamba di hari akhirat. Dia tengok pada sudut lain. Kalau ikut Dr. Ali tadi, dia cerita tentang hari kiamat tu pasti terjadi dan tak dapat ditolak. Tetapi kalau ambil tema yang satu lagi, dia kata tema surah Al-Waqi'ah ni, Allah Ta'ala nak present, Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang nanti di hari akhirat,
manusia ni dia ini duduk dalam kumpulan mana, darjat dia darjat yang bagaimana. Itulah tema yang dicadangkan. Okay, boleh nak ambil dua-dua tu. Dua-dua tu adalah benar. Okey, saya kukuhkan tema bagi surah Al-Waqiah yang kedua ni. Kita tengok contoh dia. Okey, ni ringkasan dia. Saya tak berpanjangkan surah Al-Waqiah sebab kita semua sedia maklum Al-Waqiah tu kan. Okey, bahkan kita telah selesai tadabbur suratul Al-Waqiah sewaktu siapa yang ada mengikutilah. Setiap hari Selasa pagi tu kita dah selesai surah Al-Waqiah. Sekarang tengah fokus suratul Mu'minun. Okey, waktu kita baca dekat suratul Al-Waqiah kan, surah Al-Waqiah ni Allah Ta'ala sebut tentang pembahagian manusia kepada 3 kategori. 3 kategori. Satu kategori orang yang masuk neraka, 2 kategori orang yang masuk syurga. 2 nisbah 1. 2 nisbah 1. Satu ni orang masuk neraka, namanya adalah golongan kiri. Ada 2 kumpulan dia masuk syurga. Satu kumpulan darjat dia, kedudukan dia adalah golongan as-sabiqun. Satu lagi golongan ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Okey. Itu untuk mengukuhkan tema yang dicadangkan yang kedua tadi. Okey. Kita tengok pada ayat dia pula. Kita tengok secara langsung pada ayat. Okey. Mudah dia. Cuba kita tengok pada pembukaan. Okey, waktu kita belajar dekat ilmu pembukaan surah ni kan. Waktu kita belajar dekat pembukaan surah Al-Waqiah, kita akan jumpa Allah sebut, ya betul lah, ada 3 kumpulan tu. Okey, kumpulan pertama tu saya warnakan dia dengan warna merah. Fa ashabul maimanah, golongan kanan. Ni yang pertama. Yang kedua apa? Golongan kiri. Okey, kita ikut susunan ayat lah. Wa ashabul mash'amah. Lepas tu golongan ketiga Allah kata wasabiquna as-sabiqun. Kan ada 3 kumpulan. Ayat ni ayat apa? Tengok, baru ayat 10. Bermula ayat 8 sampai ayat 10. Maknanya masih lagi permulaan bagi suratul Al-Waqiah. Sebab surah Waqiah dia ada 96 ayat. Jadi 10 ayat yang pertama ni masih lagi boleh dikatakan sebagai pembukaan bagi suratul Al-Waqiah. Allah sebut 3 kumpulan kan? Maimanah, Mash'amah dengan Wasabiqun. Okay. Kita terus pergi kepada penutup bagi suratul Waqiah. Okay, kita pergi dekat penutup dah, dekat suratul Waqiah. Ingat, suratul Waqiah tu ada berapa ayat? Ada 96 ayat. Ni dia termasuk penutup lah. Sebab dah mula ayat nombor 88 sampailah 93. Banyak ada lagi 3 ayat tu. Tapi tak apa. Kita ambil dekat penutup betul. Kita ambil dekat penutup dia. Allah ulang semula 3 kumpulan yang Allah sebut awal-awal pada 10 ayat yang awal tadi tu. Maka pada penghujung penutup surah Al-Waqiah Allah sebut 3 kembali kumpulan tersebut. 3 kumpulan ni siapa dia? Al-Muqarrabin. Al-Muqarrabin ni adalah gelaran lain bagi As-Sabiquna As-Sabiqun. Lepas tu Allah sebut golongan kedua Ashabil Yamin, golongan kanan. Golongan ketiga Al-Mukadzibina Ad-Dallin. Ad-Dallin. Ni kumpulan ketiga. Jelas ya? Okey. Jadi berdasarkan maklumat ini, kita maksudnya berdasarkan cara memahami keseluruhan pembuka dan penutup ni, maknanya kita boleh peganglah tema ini. Tema ni lah. Dan kedudukan dan darjat ni kita hanya ketahui apabila Al-Waqiah itu
telah berlaku. Jadi ada kaitan jugalah. Kiamat pasti terjadi, tak dapat ditolak dan manusia itu terbahagi kepada beberapa kumpulan. Boleh gabungkan. Gabungkan dua tema tadi. Ayat ringkasan dia, tema surah Waqiah tu apa? Ataupun boleh jadi objektif pun boleh. Tengok. Kadang-kadang para ulama dia suka guna istilah tema surah. Dia kata mihwar surah. Kadang-kadang ada para ulama dia suka guna istilah al-maqsad, tujuan surah tu. Sama je sebenarnya. Jadi kalau kita gabungkan dua-dua, hari kiamat yang pasti akan terjadi dan manusia terbahagi kepada 3 kumpulan. Selesai. Bolehlah, itulah tema ringkas bagi Suratul Al-Waqiah. Tulis maklumat tu, nanti tampal dekat Quran. Apabila nak baca je surah Waqiah, tengok dulu tentang apa tema surah Waqiah ni. Oh, teringat surah Waqiah. Apa tema surah Rahman? Ditulis dekat situ. Tampal. Okey. Habis bagi suratul Waqiah. Ada soalan tak sebelum kita lanjutkan dengan suratul Hadid? Ada. Ada soalan nak tanya? Ke tak boleh nak tanya? Ada soalan tak tentang suratul Waqiah ni? Ada pertanyaan? Sebelum kita pergi kepada surah Al-Hadid. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, tak apa. Kita pergi kepada surah Al-Hadid. Okey, diam tu tak ada tu. Jelas ya? Laju sangat ke saya membuat penjelasan? Suara saya boleh dengar dengan jelas, nota boleh nampak dengan jelas. Kalau ada mana-mana gangguan, tolong maklumkan. Ya. Okey, kita pergi kepada surah Al-Hadid. Apa makna Al-Hadid? Al-Hadid maknanya besi. Al-Hadid maknanya adalah besi. Kenapa pula lah surah ni namanya besi? Apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu kepada surah besi ni? Kan? Tapi disebabkan dia jadi nama surah, mesti ada perkara yang Allah minta kita perhatikan tentang besi ni. Jangan main-main. Sebab dia jadi nama surah ni, surah Al-Hadid ni. Kan tentu Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Belajarlah tentang besi tu. Apa ada pada besi tu. Lepas tu nanti kita akan belajarlah. Kemudian, insya-Allah sebentar lagi, apa kegunaan besi ni dengan agama? Besi ni tak ada kaitan pun dengan agama. Kita nampak macam tu. Tapi sebenarnya besi ni, dia bagi sumbangan kepada agama. Kita belajar. Sebab Allah kata, surah ni namanya surah Al-Hadid. Tentu ada sesuatu pada besi tu yang Allah Ta'ala nak cerita pada kita. Apa dia sudut tu? Apa dia mesej di sebalik nama Al-Hadid? Inilah kelebihan orang yang belajar nama surah. Sebab kadang-kadang kalau waktu kita belajar tadabbur ayat, tafsir ayat, kadang-kadang kita tak sempat pun nak mengulas tentang kenapa nama dia besi. Kenapa? Contoh. Tapi kalau kita fokus pada tajuk nama dan tema, insya-Allah kita akan dapat banyak maklumat tambahannya. Okey, saya akan lanjutkan. Lagi cepat kita habis, cepat kita belajar, cepatlah kita habis. Okey. Kita tengok dulu di manakah sumber. Okey, dekat sini saya minta tolong betulkan ya. Sebenarnya saya bukan nak tulis pembukaan ni. Sebenarnya saya nak tulis penamaan. Tukar kat sini. Dia bukan pembukaan ni, dia penamaan surah. Saya tak perasan saya copy paste yang nama. Okey, penamaan surah. Maksudnya kalau kita nak rujuk, mana dapat perkataan Al-Hadid tu? Jadi kita kata ada sumber ayatnya. Sebab tu saya letakkan penamaan surah. Maksudnya di mana sumber dinamakan Al-Hadid tu? Ada. Tapi dia duduk pada hujung-hujung ayat tau, surah Al-Hadid. Jadi siapa yang ada Quran terjemahan, saya minta
tuan-tuan boleh buka muka surat 537 sehinggalah muka surat 541 surah Al-Hadid. Okey, surah Al-Hadid ni dia mengandungi 29 ayat. Okey, dia ada 29 ayat. Okey, kesemua sekali dia ada 29 ayat. Dan sumber diambilnya nama surah itu Al-Hadid, ayatnya tak duduk dekat mula-mula macam kita belajar surah Al-Waqi'ah tadi, waktu kita belajar surah Rahman tadi kan. Semua ayat pertama. Ar-Rahman, Idza waqa'atil waqi'ah. Tapi Al-Hadid ni, perkataan Al-Hadid itu ia berada pada penghujung surah Al-Hadid. Okey, kalau tuan tanya saya kenapa diletak di hujung, yang tu saya tidak ada ilmu kat situ. Wallahi, saya memang tak, setakat bacaan rujukan tak jumpa lagi. Mungkin ada ulama ulas, mungkin saya tak jumpa yang menjelaskan kenapa Al-Hadid ni nama perkataan Al-Hadid tu duduk pada ayat yang hujung-hujung. Kenapa tak jadi ayat pertama macam ayat sebelum ni Al-Waqi'ah Ar-Rahman ke? Wallahu ta'ala. Itu satu maklumat yang saya memang tak boleh nak bagi jawapan sebab saya memang tak tahu. Okey. Jadi kalau kita nak tahu tentang hadis ni, kita dah tahu dah ayat dia. Jadi kita tengok dulu ayat dia. Allah Ta'ala berfirman. Kalau kita nak tahu, okey, kita tahu sumber ayat dia kan. Al-Hadid tu pada ayat berapa? Pada ayat nombor 25. Okey. Kenapa Allah menamakan dia Al-Hadid? Kita faham lah namanya besi. Jadi kita nak tengok, kita nak cari jawapan pada malam ni, apakah pentingnya besi ni sehingga dia dipilih dengan nama, sehingga dia dipilih menjadi nama surah. Salah satu cara nak dapatkan jawapannya, kita kena tengok keseluruhan ayat yang ada pada ayat nombor 25. Itu di antara cara yang pertama lah. Kita kena tengok keseluruhan ayat. Maksudnya kita kena tengok daripada ayat 1, daripada permulaan laqad sampailah innallaha qawiyyun aziz. Dekat ayat 25 ni dia ada sebenarnya, kalau kita amati betul-betul fikir, kenapalah Allah pilih Al-Hadid ni, besi ni. Sebenarnya apa kaitan dengan agama? Kan? Sampai dijadikan nama sebagai nama surah. Apa sebenarnya misi di sebalik tu? Salah satu cara dia, maklumat tu dia ada pada ayat yang sama. Ayat nombor 25 ni juga. Cara yang kedua, kita kena tengok keseluruhan ayat lah. 29 ayat. Cara yang kedua, kita akan dapati kenapa dipilih ia dengan surah itu dengan surah besi. Okey. Kita baca dulu ayat dia. Lepas tu kita akan rujuk ulasan beberapa para ulama dalam menerangkan kenapa Allah memilih surah itu dengan nama surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya benar-benar, dekat sini pun terjemahan kita ada kekurangan. Patutnya laqad ni ada dua pengukuhan. La ni benar-benar ataupun pasti, qad ni sesungguhnya. Tapi tak apalah. Okay, sesungguhnya benar-benar ataupun benar-benar sesungguhnya ataupun sesungguhnya pasti. Kami telah mengutus para rasul kami. Okay, Allah membuat penegasan bahawa Allah Ta'ala telah mengutus para rasul Allah Ta'ala tu, maksudnya para nabi lah. Okey. Allah utus para nabi ni dengan apa? Dengan membawa bukti-bukti yang jelas
Bukti-bukti yang jelas ni maksudnya Allah bekalkan para nabi ni dengan seperti mukjizat-mukjizat yang membuktikan mereka ni adalah Rasul Allah. Mereka ni adalah Nabi. Mereka adalah Rasul Allah. Bukan orang biasa. Jadi Allah akan bekalkan dengan bil bayyinat. Dengan bukti-bukti yang jelas. Lepas tu Allah juga kata, وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. Kami juga telah menurunkan bersama-sama mereka tu kitab suci. Maknanya para Nabi ni dia ada kitab suci dia. Kan? Dalam Quran sebut kita dah fahamlah nama Zabur, nama Taurat, Quran, Injil dan sebagainya. Lepas tu Allah juga mengatakan wal mizan, dan kami juga turun kepadanya neraca keadilan supaya manusia itu dapat berlaku adil. Okey, kita faham pada ayat yang awal ni. Okey, kita faham dekat sini faham. Okey. Tapi pasal besi kita baca seterusnya. Allah kata wa anzalna, kami menciptakan. Kalau kita buat terjemahan perkata, wa anzalna ni sebenarnya adalah dan kami telah menurunkan. Nampak tak sama tak perkataan? Wa anzalna. Sama tak? Wa anzalna. Sama. Tapi kenapa dekat besi dia terjemahan kita, dia terjemah mencipta besi. Tapi kenapa dekat kitab dia terjemah menurunkan? Sebenarnya jawapan dia sebab itulah, sebab tak nak bagi orang faham lah. Tapi kalau kita terjemah menciptakan, dia ada sedikit bukan kekurangan lah. Mohon maaf ya, saya bukanlah orang pandai, ada ilmu nak kritik terjemahan tak. Tapi kalau kita terjemahkan wa anzalnal hadida, dan kami telah menurunkan besi, sebenarnya dia ada faedah. Faedah apa? Besi itu, siapa tahu asal usul besi? Dari mana? Kan? Kalau kita baca ayat ni, Allah kata dia turun dari langit lah. Wa anzalnal hadida. Dan kami telah menurunkan besi. Kan? Betul tak? Maknanya Allah menciptakan besi. Kalau hanya terjemah kami menciptakan besi, nanti mungkin akan ada orang terlepas pandang dari mana asal usul Allah datangkan besi itu. Kalau kita baca ini, Allah telah menurunkan besi. Macam Allah turun hujan, Allah juga telah menurunkan besi. Ini kita bukan nak belajar dari sudut saintifik tentang besi tu, tapi kita nak fokus kepada perkataan Al-Hadid dijadikan nama surah. Okay. Kita ambillah makna Allah telah ciptakan besi. Okay. Dekat ayat ni, Allah menyebut tentang dua fungsi besi. Okay. Allah kata, kami telah menciptakan besi. Okay. Besi tu, ialah Allah ciptakan besi tu untuk apa? Jawapan nombor 1 dekat sini. Fihi ba'sun syadidun. Ini fungsi besi yang pertama. Jadi dekat nota tu kena buat catatan. Yang mempunyai kekuatan yang hebat. Besi kan kuat. Okey. Ini nombor 1. Okay. Lepas tu Allah kata wa manafi'u linnas. Ini fungsi yang kedua, besi tu apa? Dan memberi manfaat untuk manusia. Dia sepatutnya memberi manfaat, pelbagai manfaat. Tapi kita terjemah dari manfaat kan. Manafi' maksudnya plural bagi manfaat. Okey. Tapi yang kedua ni Allah Taala sebut umum lah. Nombor 1, Allah Ta'ala kata, kami telah ciptakan besi itu, yang sifat besi itu dia sangat kuat, kata Allah. Dia sangat kuat. Maksudnya fungsi besi itu adalah pada kekuatan. Kita nak guna apa besi yang kuat tu? Sekejap lagi kita akan ulas dia. Okay, kita tahu Allah Ta'ala ciptakan besi itu dia kuat. Allah kata, besi itu sangat kuat.
Okey. Kuat untuk apa? Guna untuk apa? Kita akan ulas sebentar lagi. Lepas tu Allah kata besi tu juga, Allah kata ada banyak manfaat, pelbagai manfaat untuk manusia. Okey, dah jelas kan? Jadi kita dapatlah sedikit sebanyak maklumat. Oh, kenapa Allah pilih surah tu surah Al-Hadid? Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, Al-Hadid ni adalah satu benda yang sangat kuat yang manusia boleh gunakan dia dan juga pelbagai manfaat lain. Maksudnya, fokus utama dia pada kuat. Lepas tu, barulah pada fungsi-fungsi yang lain. Okey, jelas. Dia akan jadi pertanyaan nanti, okey, kalau besi tu kuat, ialah besi tu kuat, apa faedah dia pada agama? Kalau pada ekonomi, kita fahamlah jual besi, ya. Jual besi. Sebab tu, uh, besi. Besi, ya. Besi ada beza dengan tembaga kan? Ada beza kan? Besi. Okey, besi ni, kita dah faham kan? Lepas tu, selepas Allah sebut dua fungsi besi ni, ayat ni Tuhan kata apa? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْفُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. Dekat sini, fungsi besi yang dua tadi tu, ada kaitan dengan ayat. Maksudnya Tuhan kata, dan agar Allah mengetahui orang yang menolong agama Allah dan dia tolong Rasulnya. Walaupun Allah tu tidak dilihat. Faham tak? Okay, macam ni. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang fungsi besi ni, Allah Ta'ala sebut lepas tu Tuhan kata, dan Allah Ta'ala dia ingin mengetahui siapakah manusia yang dia tolong agama Allah dan dia tolong Rasulnya. Apa kata dengan besi? Okey. Maknanya, kalau kita baca ayat ni, kan, apa berkaitan dia? Besi, lepas tu Tuhan sebut tolong agama Allah, tolong Rasulnya. Dia macam dah bagi kita jawapan tu. Dia dah bagi hint kat kita. Tapi sebenarnya, kalau kita baca tafsiran, kita jumpalah. Okey, tak apa. Ambil maklumat tu. Lepas tu kita tengok di hujungnya Allah tutup dengan apa? Innallaha qawiyyun aziz. Allah kata, sesungguhnya Allah ni dia maha qawi. Dia maha kuat. Aziz. Dia maha perkasa. Okey. Siapa yang ada mengikuti kelas hari Rabu yang lepas, kita belajar pada waktu petang tu, kita telah mengusulkan bahawasanya betapa pentingnya mengetahui penutup bagi setiap ayat. Kalau penutup ayat dia tulis nama Allah Qawiyun, nama Allah Azizun. Kan? Kalau kita baca ayat ni, kita akan jadi apa tahu? Kita akan bertanya, kenapa dahlah Allah tu Qawi maha kuat? Lepas tu dia gabung pula maha perkasa. Kita sedia maklum, kalau Allah guna Aziz saja, maha perkasa dah. Maknanya Tuhan tu dah maha kuat lah. Tapi kenapa digabungkan kedua-dua nama Qawiyun plus Azizun? Ada sesuatu. Lepas tu letak dua nama Allah ni pula pada besi tadi. Lepas tu pada tolong agama Allah dan tolong Rasulnya. Kat sini dia memberikan kita persoalan. Kenapa? Sebab kita nak rungkaikan tentang kenapa dipilih surah tu nama besi, besi. Dari sudut fungsi kita dah faham dah. Kan? Oh, besi ni dia nilai besi ni adalah pada kekuatan besi. Lepas tu ada banyak manfaat daripada manusia. Kita jelas tak? Tapi kita nak cari jawapan, kenapa selepas perkataan tu Allah kata dia nak tengok siapa tolong agama Allah,
dan siapa tolong Rasul dia. Lepas tu pula, Allah kata dia maha kuat, dia lagi maha perkasa. Kalau Allah tu dah kuat, kalau Tuhan tu dah maha perkasa, tolonglah Rasul dia. Kan? Dia akan jadi seperti begitu, kita bertanya soalan kan? Tapi bisa ada sebab. Allah Ta'ala, kita tak perlu tolong Allah. Allah tu dia maha kuat, dia maha perkasa. Makna kalau gabung Qawi dengan Azim, ya Allah, kita nak kata Tuhan tu kuat, panjang cerita dia. Kalau gabung dua nama tu, maha kuat ni. Maha kuat, maha perkasa tu maksudnya Allah tu tak ada siapa boleh kalahkan dia. Tak ada siapa boleh tanding dia. Tuhan tu maha kuat dalam segala kekuatan. Tu kalau gabung kuat dengan perkasa, sepanjang pula tajuk tu. Tapi kita mencari jawapan, kenapa ni? Kenapa ni? Allah Ta'ala kata dia maha kuat lagi dia maha perkasa. Kan? Kenapa Allah tak tolong agama dia? Kenapa Tuhan dia tak tolong Rasulnya? Mesti ada sebab. Okey, kita kat sini kan. Maknanya Allah Ta'ala ni sebenarnya tak perlu ditolong. Tetapi kita yang perlu menolong agama Allah, kita kena tolong Islam, kita kena kuatkan Islam. Betul. Macam mana nak kuatkan Islam? Guna besi. Guna besi untuk apa? Okay. Kita baca ulang tadi. Dapat dah jawapan sikit kan? Okey, kita tengok. Kita baca sebab penamaan dulu. Okey, kata Dr. Wabah Suhaili, kenapa surah tu nama Al-Hadid? Kita faham tadi kan, ayat 5 menyebut tentang sebahagian manfaat dan kegunaan besi. Jadi tak apalah. Okey. Sebab tu saya bawa ayat dulu, baru saya masuk penamaan. Sebab kita nak tahu manfaat dia apa, kegunaan besi tu apa. Okey. Kita baca apa ulasan Buya Hamka. Tapi ni saya baru masukkan tadi ni sebenarnya. Saya minta maaf sebelum kita mula kelas tadi, Pak Irsyad tadi saya sempat sikit baca. Kan saya baca memang nak mengajar ni dia memang sangat berat sebenarnya. Sebab kita nak cakap tentang kalam Allah ni, dia memang kena study banyak. Rasa takut sangat. Walaupun dah baca 2-3 kali, tapi rasa macam hati ni rasa kalau tak buka lagi banyak rujukan, kita memang kita tersalah bercakap tentang agama Allah. Bercakap tentang Allah berdosa besar. Jadi saya pun baca-baca, saya terlupa nak rujuk ulasan Buya Hamka sebab Buya Hamka ni dia suka beri komentar kan, dia suka buat contoh-contoh yang sangat dekat dengan kita. Jadi waktu dalam taksir Al-Azhar, Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, tuan-tuan dalam saya tunjuk contohlah jilid juzuk 1, tapi bukanlah juzuk 1. Surah Al-Hadid ni dia dekat juzuk yang ke-27 dah. Jadi contoh gambar kitab tu. Buya Hamka, ketika kita baca ketika dia ulas tentang ayat 25 tu, dekat sini dia beritahu. Dia kata pada besi tu, dia kata, yang ni saya terjemah sebiji dalam ayat dia lah. Tetapi nanti saya terangkan. Ni kalau terjemah macam ni, dalam tesis, dalam riset ilmiah ni, tak boleh ni. Dia boleh jadi juga plagiat. Walaupun kita letakkan nama Buya Hamka, walaupun kita kreditkan atas nama dia, tapi sepatutnya ayat ni kita kena buat ayat sendirilah, itu lebih terbaik. Ni saya copy paste sedikit lah supaya nanti tuan-tuan boleh nampak sama yang tuan-tuan beli dengan apa yang saya bawa contoh di sini. Buya Hamka dia kata, pada besi itu terdapat dua kepentingan. Ini seperti yang kita ulas tadi kan. Yang pertama apa? Nak menjaga kekuatan pada manusia. Maksudnya, besi itu ba'sun syadidun. Besi itu kuat. Maknanya fungsi besi pertama adalah untuk mempertahankan manusia kerana besi itu dia sangat kuat. Yang kedua, untuk diambil manfaatnya. Dengan ayat ini, tambah sikit, dengan ayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Maknanya kita boleh buat kesimpulan bahawa bagi meneguhkan kekuatan agama,
Ni dia dah bagi jawapan dia. Ada apa dengan besi tolong agama Allah, tolong Rasulnya? Jadi kata Buya Hamka, ayat 25 ni dia kata, kita dapat kesimpulan bahawasanya kalau kita nak jaga agama kita nak pertahankan agama kita, hendaklah dengan adanya kekuasaan memerintah. Okey. Maksudnya Buya kata, kalau kita nak kuatkan agama kita, maka kita perlu ada kuasa. Apabila kita ada kuasa, tentulah agama Islam boleh dipelihara. Kan? Kita pun sudah maklum kan? Bayangkan kalau Malaysia ni, pemerintah dia bukan pemerintah yang beragama Islam. Contoh kan, contoh. Dengan kuasa yang ada pada pemerintah, mungkin agama Islam ni akan goyah ke, lemah ke, mungkin dah tak jadi agama rasmi ke, wallahu ta'ala alam. Okey. Jadi Buya kata, dia kata daripada ayat 25 ni pasal besi ni, dia kata untuk meneguhkan kekuatan agama hendaklah kena ada kuasa memerintah. Okey. Maknanya dia kata kena ada kuasa. Dan pemerintahan di mana sahaja memerlukan besi untuk jadi bedil, untuk jadi meriam, untuk jadi tank. Buya dia guna tank tu. Maksudnya kita panggil apa? Tank ni apa? Apa tu? Kereta Ni apa? kebal. Kereta kebal. Kereta kebal. Nak buat kapal dan seterusnya. Ni memang cuma sebiji ni Buya Hamka sebut. Faham tak? Maksudnya Buya Hamka nak bagi tahu pada kita, sebenarnya besi ni kuat, boleh dijadikan untuk berjihad. Boleh dijadikan sebagai pertahanan bagi sebuah negara. Maknanya dia kata besi ni sebenarnya digunakan untuk berperang. Itu yang Tuhan tu ayat kata, ayat 25 cakap tadi tu. Allah nak tengok siapa yang tolong agama Allah dan tolong Rasulnya. Macam mana nak tolong agama Allah pada besi tu? Maksudnya tolong agama Allah, tegakkan agama Allah, bantu agama Allah ini supaya dia dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya kuasa. Jadi untuk dapat kuasa itu kan kita perlukan kekuatan. Maka kekuatan itu ada pada ketenteraan, kekuatan berperang. Maka sumber utama bagi perang itu adalah pada besi yang kuat tu. Kalau orang zaman dulu, dia guna untuk apa? Baju besi. Dia guna untuk apa? Digunakan untuk pedang. Kan? Ada banyak lagi lah. Mungkin dia boleh buat panah. Dan sebagainya. Okey, nampak tak? Tuan-tuan jelas tak Buya Hamka ni terangkan dengan ayat yang kita baca 25 tadi tu. Kan? Agar Allah mengetahui orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Tolong agama Allah maknanya dengan apa? Dengan ada kuasa. Maknanya mempertahankan, maknanya ada kuasa seperti kita berperang. Sebab kalau kita tak berperang, kalau tak ada jihad dalam agama, maka puak yang lemah akan ditindas. Maka pada besi yang Allah bawa turun, yang Allah ciptakan itu, kamu boleh jadikan ia untuk menolong agama Allah dengan memanfaatkan besi tadi dan kamu tolong Rasulnya. Tolong Rasulnya itu dalam jihad. Mempertahankan agama. Lepas tu Allah kata dia maha kuat lagi, maha perkasa. Kita dah dekat sini ya. Okay. Sekarang kita tengok pada tema dia. Okay, kita nak habis dah. Tema dia, okey. Temanya adalah menolong agama Allah. Nak tolong agama Allah ni maknanya agama Islam yang telah dibawa oleh para Nabi. Macam mana nak tolong Islam ni? Adalah melalui infak, harta dan juga berjihad. Okey.
dengan infak harta dan juga berjihad. Nak berjihad dari sudut apa? Macam mana nak pergi berjihad? Apa alatan perang dia? Apa pertahanan dia? Itu yang Allah bawa turun besi tadi tu. Kan? Lepas tu kita tengok tema satu lagi, lebih kurang sama. Berinfak di jalan Allah adalah menjadi ubat bagi hati. Tapi kita tak jumpa kenapa ubat bagi hati pula infak harta ni. Infak harta ni jadi ubat bagi hati. Okey. Kalau nak tahu jawapan dia, tuan-tuan kena buka ayat nombor 24. Kalau buka ayat nombor 24, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut tentang orang yang bakhil. Bakhil. Bakhil ni adalah penyakit hati. Lepas ayat 24, baru Allah sebut tentang ayat 25 pasal besi tadi. Besi tadi. Okey. Jelas. Orang Arab musyrikin, waktu ketika Al-Quran diturunkan, mereka sangat faham tentang fungsi besi itu. Ya. Tapi keseluruhan suratul Waqi'ah, suratul Hadid ni jadi kaitan dengan tema ni juga. Dan kenapa kena infak di jalan Allah? Infak di jalan Allah, dia ada kaitan sebagai salah satu cara untuk apa? Tolong agama Allah. Tolong sebarkan agama Allah dengan berinfak. Kita tak tolong agama Allah. Tolong agama Allah dari sudut apa? Dengan kekuasaan yang ada. Macam mana nak pertahankan kekuasaan yang ada tu? Adalah dengan jalan jihad. Tolong Allah pada agama. Nampak tak perkaitan dia? Jelas ya? Okey. Untuk kukuhkan tema ni, maka kita tengok ciri-ciri surah Al-Hadid. Okey, surah Al-Hadid ni surah yang banyak mengulang-ulang perkataan infak harta. Infak harta ni perkataan nafaqa, infaq. Ada 5 kali. 5 kali tu saya dah bawa dalam nota tu. Saya tak perlu, tetap boleh tengok. Ayat nombor 7 ada 2, ayat 10 ada 3 kali. Sebut perkataan infakkan harta. Saya buat contoh dah. Saya dah warnakan dengan warna kuning dah kat situ. Tengok perkataan wa anfiqu, tunfiqu, anfaqu. Jadi 5 kali kan. Okey. Lepas tu surah Al-Hadid ni adalah surah yang paling banyak menyebut tentang loan, pinjaman. Surah Al-Hadid. Allah menyebut tentang pinjaman. Dia panggil qardun. Okey. Itu yang orang kata qardun hasan. Kau guna kontrak apa pinjam? Saya guna kontrak qardun hasan. Pinjaman yang baik. Okey. Jadi surah yang paling banyak tau sebut tentang pinjaman. Kenapa surah tu paling banyak sekali sebut pinjaman? Kenapa tak sebut dalam surah lain? Tentu ada sesuatu. Tetap. Kalau ayat dia berbeza dengan ciri-ciri ayat yang lain, mesti ada sesuatu pada ciri-ciri tersebut. Jadi disebut 4 kali perkataan qardun, pinjaman. Ada 4 kali. Ayat 11 ada 2, ayat 18 ada 2. Okey. Saya tunjukkan dah contoh pada tuan-tuan dan perempuan. Tapi tuan-tuan dan perempuan kena bacalah terjemahan dia. Okey. Saya cuma letakkan ayat saja. Jadi kawan kata mana ayat tu kata pinjaman ustaz ni? Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana. Inilah kontrak orang buat kontrak pinjaman. Qardun hasana. Nama kontrak qardun hasana, pinjaman yang baik. Tapi dia nak bayar untung tu, pinjam 10,000, bayar 30,000.
nama pinjaman yang hasanah. Tapi keuntungan dia ambil berlipat ganda. Tak apa. Ya, dalam Islam, untung berlipat ganda ni bukanlah perkara utama nak menentukan dia riba ke tak riba. Itu kena belajar bab lain lah. Okey. Tapi di mana dapat perkataan qadrun hasanah? Dalam surah Al-Hadid, besi. Okey. Lepas tu kali ketiga dekat mana Allah ulang ayat nombor 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana. Empat kali. Okey. Lepas tu jumpa pula perkataan orang yang sedekah, lelaki yang ramai bersedekah, wal musaddiqat, orang yang perempuan bersedekah. Jadi daripada ciri-ciri ayat ni kan, daripada ayat kita kata Allah sebut tentang siapa nak bagi pinjaman untuk Allah, kan, siapa nak berinfak, kan. Jadi lepas tu jumpa tak pula perkataan sedekah tadi, mengukuhkan bahawasanya surah Al-Hadid ini adalah surah yang mengajak kita supaya berinfak di jalan Allah ni, maksudnya untuk jihad, bantu rasul-rasul, untuk menyebarkan agama Allah, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, Ya. Ustaz, tolong Ya. tunjuk balik carta yang infak ayat 7, ayat 10 dengan apa tadi Ustaz? Laju sangat. Oh, dalam 7, nota kan ada? tak apa, saya nak dekat sini. Nota. 7, Okay, tak apa. 10. 7 Okey, ada dah. 2 kali. Okey. 10 ya. ada 3 kali. Okey, Tak apa, okey, saya dah. tunjukkan. Okey, dah. Ada lagi? Sudah. Dah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Okey. Nanti kalau kita nak pinjam, nak pinjam pada orang, kita malu nak pinjam. Kita kata kawan kita tanya, kenapa ni? Kau ada apa dah jumpa aku ni? Surah Al-Hadid, kawan kita pun belajar nama surah kan? Aku tahulah tu apa. Kalau kita malu nak cakap, nak pinjam boleh tak? Tapi kita guna ayat, kita kata, surah Al-Hadid, kau tahu kan surah Al-Hadid tu pasal apa? Pasal pinjaman. Tapi kita kata, tak, aku datang ni bukan nak pinjam. Aku datang ni jumpa kau, nak ajak kau berinfak. Kita ada buat kutipan, nak bantu orang-orang yang susah. Jadi, ajaklah berinfak. Okey, maknanya ada 2 sudut lah, berinfak dan bagi pinjaman. Bagi pinjaman tadi tu maksud dia, Allah Ta'ala ni nak menarik manusia supaya tolong agama Allah dari sudut menyumbang harta benda. Allah gunakan kalimah memberi pinjaman kepada Allah. Kalau kita faham ayat ni, cara Allah nak pujuk kita tu kan, supaya keluarkanlah harta tu, tolonglah agama Allah kan, tolonglah Rasul dia tu. Cara Allah Ta'ala nak suruh kita tak nak bakhil tu, Allah kata, man dhallazi yuqridullaha qardan hasana. Ayat ni sangat halus. Tapi kalau orang faham, kita katalah tak sepatutnya lah Allah Ta'ala sebut bagi pinjam dekat dia. Apa yang aku ada, apa dekat kita ni pun semua dari Allah. Tapi Allah Ta'ala ni dia, tengok, kita boleh tiru Allah ya, cara dia nak bagi orang ni supaya nak bersedekah. Kalau kita baca ayat nombor 11 kan, sebab tadi terjemahan dia. Kalau kita baca terjemahan, ayat dia berbunyi, Tuhan kata, sesiapa yang meminjamkan kepada Allah dengan satu pinjaman yang baik, Allah akan bagikannya balasan. Allah akan gandakan balasan untuknya dan dia mendapat pahala yang mulia. Sampaikan Allah Ta'ala cara nak pujuk tu. Allah kata, siapa-siapa yang nak beri pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi kalau kita faham ayat ni, ya Allah, sampai macam tu Allah Ta'ala nak kempen kan, betapa halusnya kan cara Allah nak mengajak manusia ni supaya infakkanlah harta untuk menangkan Islam, bantu agama Islam, bantu rasul-rasulnya menyebarkan
agama Islam. Nanti kalau kita belajar tadabbur, kita akan senaraikan apa nak kena buat. Tapi kita tak belajar tadabbur keseluruhan ayat, tapi kita dapat kesimpulan 29 ayat dalam surah Al-Hadid. Dia berkaitan pada tema yang kita belajar lah. Okey, manfaatkan besi-besi yang ada, digunakan untuk apa? Untuk berjihad, untuk pergi berperang. Sebab kalau kita ada kuasa, kita boleh jaga Islam kita. Betul tak? Kita boleh bina masjid, kita boleh sebarkan Islam. Tapi kalau kita tak ada kuasa, macam mana kita nak pertahankan Islam? Seperti mana Nabi tidak ada kuasa ketika Nabi berada dekat Mekah kan? Nabi tak ada kuasa. Menyebabkan Islam tak boleh. Islam ditorture, disiksa sampai Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah itulah baru Nabi ada kuasa, barulah boleh buat satu negara Islam. Itu maksud dari surah Al-Hadid. Jadi, mesej ni Allah nak bagi tahu kepada semua rakyat yang Malaysia. Anda baca surah Al-Hadid, ingat tu. Ingat, kalau ada kekuasaan, kita boleh jaga agama. Tapi kalau kita dah tak ada kuasa, macam mana dengan agama kita? Jadi kalau orang dulu, memang dia gunakan besi-besi yang Allah ciptakan, yang Allah bagi tadi. Baik, dalam masa yang sama, infakkanlah harta kita dengan niat nak dapat redha Allah. Allah Ta'ala ni, kalau kita tak tolong Allah, Allah tak ada kekurangan apa pun. Sebab Allah Ta'ala kata dia tu maha kuat, dia maha perkasa. Tetapi kalau kita tak tolong agama Allah, yang ruginya siapa? Yang susahnya siapa? Kita lah. Sebab tu Allah kata dia maha kuat, dia maha perkasa. Jadi, kita tolonglah agama Allah, tolonglah Rasulnya dalam mengembangkan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh para Rasul melalui petunjuk kitab-kitab yang Allah turunkan. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja maklumat yang dapat saya kongsi pada nama dan tema surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid. Ada persoalan, pertanyaan yang boleh saya bantu rungkaikan? Ada pertanyaan tak? Minggu depan, insya-Allah, kita akan masuk juzuk 28. Oh, nak habis dah 30 juzuk. Dah nak habis dah. Tapi kita bukanlah belajar juzuk. Tapi kita nak gembirakan semua. Minggu depan, kita dah masuk surah juzuk 28. Kita akan belajar tentang surah Al-Mujadalah. Kenapa nama Mujadalah? Lepas tu, kita nak belajar surah tentang Al-Hashri. Surah tentang pengusiran. Ada surah tu namanya surah Halau. Surah Halau. Surah Usir. Al-Mujadalah adalah surah yang cerita tentang bersoal jawab. Menarik surah dalam Quran ni, nama-nama surah. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada minggu depan. Kita sasarkan 2 nama lah. 2 nama setiap minggu. Ada masa tu mungkin 1, ada masa tu kita buat 2. Dan nak habis dah. Sebab kita dah sampai surah yang ke-58 dah. Dah masuk juzuk 28 insya-Allah. Dalam hujung tahun ni, insya-Allah kita cuba percepatkan. Ada pertanyaan yang boleh saya bantu? Ustaz, kalau Ya. pinjaman tu semuanya berkaitan kepada, maksud saya, pinjaman tu memang ada berkaitan dengan, macam mana tu Ustaz? Ada, tak tahu macam mana nak soal Ustaz, nak tanya Ustaz ni. Pinjaman tu maknanya yang berkaitan kepada, macam mana yang nak cakap? Infak. Dia berkaitan dalam, dengan berkaitan dengan infak lah tu. Dia sebenarnya macam ni. Macam dia memberi pinjaman tu, maksudnya siapa sanggup berkorban, keluarkan harta benda untuk Allah. Jadi Allah menggunakan perkataan
siapa yang nak meminjamkan kepada Allah. Satu pinjaman. Faham tak maksudnya? Bukanlah pinjam tu dia secara tak langsung. Maksudnya pinjam tu kalau kita faham Allah akan bayar balik. Ya, memang Allah akan bayar balik. Allah bayar balik tu sudah pasti lebih daripada apa yang kita bagi. Allah bayar tu dengan apa? Fayudha'ifa lahu, dengan Allah menggandakan kita ganjaran dan dapat ajrun karim. Itu maksud pada nisih sebalik pinjaman. Okey. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi kalau ada orang mungkin dia akan rasa macam kalau dengar perkataan infak ni macam dah biasa kan. Tak tergerak hati dia untuk dia Macam keluarkan infak sedekah. wang ringgit dia. Infak yalah. sedekah kita dah faham kan, pinjaman tu. Okey Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Ada pertanyaan yang lain? Penjelasan? Ustaz, Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pinjaman yang Ustaz cakap ni, adakah kita lihat hasilnya tu masa di dunia ataupun masa di akhirat nanti? Okey. Kalau kita belajar tentang kelebihan-kelebihan kita menyumbang harta untuk agama, Allah akan bagi dua-dua lah. Di dunia pun kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Cuma kita tidaklah nak dapat balasan tu dekat dunia dengan kita nak pada nama kita terkenal, kita ni orang pemurah, kita bukan niat macam tu. Maksud dia, dekat dunia pun Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita. Itu kalau kita belajar kelebihan-kelebihan sedekah. Kelebihan sedekah ni, ada hadis tu kata contoh. Tapi hadis ni diperselisihkan ulama status dia. Tak pernah tak kita dengar kata, sedekah ni Nabi diriwayatkan, Nabi bersabda boleh menyembuh penyakit. Betul tak? Jadi kalau sedekah ni boleh menyembuhkan penyakit, maknanya balasan tu dia dapat dekat mana? Kita dah dapat dekat dunia. Sedekah ni dia akan membersihkan hati kita. Kita dapat dah balasan tu dekat dunia. Tetapi niat kita kerana Allah, tapi balasan tu Allah dah bagi dekat, Allah dah beri kita dekat dunia. Bahkan kalau kita belajar kelebihan sedekah ni, ada hadis yang sahih sebut, nanti kubur-kubur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi terang. Kita dapat dah masa dekat dunia lagi. Begitu juga kalau orang nak murah rezeki, nak Allah tambah rezeki dia dengan dia berinfak juga. Kita dapat balasan itu juga di dunia. Tapi kita tidaklah memberi sumbangan kerana nak nama, kita nak popular, kita nak mendapat pangkat, bukan. Tapi kita buat kerana Allah. Tapi balasan tu Allah akan beri juga dalam masa di dunia. Ada keberkatannya pada sedekah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada yang lain? Soalan lain? Kalau tak ada, saya berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah dengan Suratul Mujadalah dan Suratul Al-Hashri. Jika esok ada kesempatan, tak ada program apa-apa kan, sebab sekarang ni pun dah ramai orang boleh bersia-sia, dah boleh bergerak ke mana-mana, manfaatkan nikmat itu. Kalau tuan-tuan tak ke mana-mana ataupun dalam kereta pun boleh mendengar. Kalau tak ada kelas-kelas yang lain, boleh ikuti. Besok tadabbur Suratul Al-Kahfi. Besok kita dah nak masuk ayat-ayat yang terakhir cerita Ashabu Al-Kahfi. Esok insya-Allah jam 10.30 pagi, anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
InsyaAllah. Terima Jumpa kasih, lagi minggu hadapan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Semua.